Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 1 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung unit 2, iaitu kepentingan sirah. Namun sebelum itu anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku sirah tahun 1 terlebih dahulu. Dan selepas itu anak-anak pelajar bolehlah buka muka surat 12. Okey, di situ dia tulis mengapakah sirah penting kepada kita. Yang pertama sekali, dia kata kita dapat mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, betul. Dengan kita belajar sirah, dengan kita mendalami sirah, kita dapat mengetahui tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih jelas, dengan lebih telus. Sebagai contoh, kita tahu Muhammad bin Abdullah, tidak cukup lagi setakat itu kita tahu Abdullah pula bin Abdul Muttalib, tidak cukup lagi sampai itu kita tahu pula nama mak dia, Aminah binti Wahab. Tak cukup lagi sampai situ kita tahu nama isteri pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Dan banyak lagi kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya di Mekah, lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Qa'dah dan sebagainya. Hasil daripada kita baca sirah lah kita tahu kesemua yang saya senaraikan tadi. Okay, jadi yang kedua kita tengok mengetahui nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tahukah anak-anak pelajar apa itu nasab? Okey, nasab itu sebenarnya adalah keturunan. Okey, di dalam bahasa Arab kita panggil nasab, dalam bahasa Melayu adalah keturunan. Kita mengetahui bahawa keturunan Nabi Muhammad ini datangnya daripada suku kaum Quraisy. Okey, dan kita tahu lagi nasab Nabi Muhammad ini adalah nasab yang baik, nasab orang yang berketurunan baik-baik, golongan bangsawan dan sebagainya. Okay, jadi yang ketiga kita tengok pula memahami adab terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, dengan kita belajar sirah jugalah kita tahu kepribadian Nabi Muhammad, sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad, sehinggalah beliau diberi gelaran Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Dan kita tengok yang keempat, menghayati ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ilmu Nabi ini luas. Okay, sebagai contoh saya ambil kita boleh ambil sebagai ilmu juga, walaupun itu adalah kepribadian dia, itu adalah akhlak dia. Kita tengok bagaimana cara dia menyantuni para sahabat, menyantuni tetamu, bahkan menyantuni musuh dia sendiri. Okay, musuh pun dia santuni sehinggalah ada yang terbuka pintu hatinya untuk memeluk agama Islam. Okay, jadi ada lagi iaitu cara dia berdakwah, itu yang paling penting. Cara dia berdakwah itu yang paling penting sehinggalah kita sekarang pun dapat Islam. Okay, kalau Nabi Muhammad SAW tidak menjalankan kerja dia dengan baik, boleh jadi Islam itu tidak sampai kepada kita pada masa sekarang. Kita pun tak tahu kita agama apa sekarang. Namun apabila Nabi Muhammad SAW berjaya berdakwah menyebarkan Islam, maka dapatlah Islam kepada kita pada hari ini, alhamdulillah. Okay, jadi kita tengok poin yang kelima, iaitu membentuk pribadi yang mulia. Apabila kita ambil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh, selaku role model, jadi secara tidak langsung kita akan melahirkan pribadi yang mulia, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada satu pun sifat mazmumah, sifat yang negatif pada dia. Kalau kita ambil dia selaku contoh, secara automatiknya kita akan melahirkan kepribadian yang mulia. Okay, jadi kita tengok yang terakhir, melahirkan umat Islam yang sejahtera. Maka apabila kesemua umat Islam, khususnya mencontohi Nabi Muhammad SAW, mengangkat Nabi Muhammad SAW selaku model, selaku role model, maka hasilnya adalah dapat melahirkan umat Islam yang sejahtera. Kita tidak akan berbalas sesama kita dan sebagainya, kerana pegangan kita, ada tuju kita, matlamat kita sama sahaja. Okay, jadi insyaAllah cukup sampai di sini tentang kepentingan sirah. Untuk latihan saya akan susulkan kemudian di dalam grup WhatsApp parents tahun 1. Dan sebarang kekurangan sebelum saya mengakhiri ini, saya mohon maaf. Dan sebarang pertanyaan pun boleh ajukan juga di dalam grup itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.